Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton Didik TV KPM? Pada ketika ini kita dalam rancangan bersama Ikon, yang mana kita akan menampilkan ikon yang luar biasa, ikon yang sangat istimewa. Dan untuk hari ini kita akan bersama dengan satu figura yang paling penting dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali selaku Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia merangkap pengakap raja. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Sihat Datuk? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya seronok sebab bila tengok Datuk senyum, aura yang sangat positif. Merupakan ayahanda kepada murid-murid di seluruh Malaysia. Jadi anak-anak tengah menonton pada ketika ini Datuk. Ada jadi, 5 juta orang. Ada 5 juta anak. Anak seluruh negara. Anak seluruh negara, Masya Allah. Baik, Datuk, bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi mungkin ada yang tahu, oh Datuk Fakhruddin, tapi tak kenal dengan lebih terperinci. Mungkin kita nak berkenalan. Ada yang nak tahu nama penuh Datuk. Silakan Datuk. Ya. Terima kasih Saudara Azhar. Sama-sama Datuk. Kerana beri ruang pada saya untuk bersama hari ini, khususnya untuk bersama dengan anak-anak di seluruh negara yang pastinya tak sabar-sabar untuk melihat macam mana mereka untuk berkreatif dalam bidang pengangkat ini. Saya Fakhruddin Haji Ghazali, asal dari Kampung Selising, Pasir Putih, Kelantan, dan dilahirkan di Pasir Putih, kemudian belajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Jawa di Kampung Selising juga. Kemudian Datuk memang anak jati Kelantan lah ni. Jadi Kelantan. Set kita jangan pecah lah. Okey, Kelantan. Jadi kemudian tingkatan 1 saya sambung belajar di Sekolah Alam Shah. Baik. Pada ketika itu di Ceras, Kuala Lumpur. Dan Ceras kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Melaya, Asasi Sains. Kemudian bergurasi di Universiti Melaya dalam bidang Geografi, Bachelor of Science Geografi, kemudian melanjutkan lagi dalam bidang diploma pendidikan dan menjadi guru. Jadi itulah perjalanan pendidikan saya dari peringkat rendah sehinggalah ke peringkat universiti. Saya ada 9 orang adik-beradik, anak yang keempat, 5 lelaki, kemudian 4 orang perempuan. Wah, 5 lelaki, 4 orang perempuan. Tadi Datuk dah cerita kronologi ataupun mungkin sedikit latar belakang berkenaan dengan pendidikan ataupun di mana Datuk mula belajar dan sebagainya. Cuma kita nak tahu, bila kata dalam banyak-banyak bidang, kenapa Datuk memilih bidang pendidikan sebagai bidang yang Datuk fokuskan selepas belajar itu? Sebenarnya kalau nak cerita lebih panjang lagi, cita-cita saya semasa kecil ialah untuk jadi pilot. Oh, okey. Pada masa tu dia ada satu kad 001, 002. Dalam tu cikgu minta kita tulis apa cita-cita. Jadi tak pernah saya tukar cita-cita saya hanya untuk jadi pilot. Tapi apabila masa berlalu, kita belajar dari satu peringkat, jadi kursus yang kita ambil itu tidak memungkinkan kita nak jadi pilot. Tapi apabila saya sampai ke peringkat universiti di Fakulti Sains, kemudian saya ambil bidang geografi, pada ketika itu mula timbul minat untuk jadi pendidik. Kemudian harapan ibu bapa juga pada ketika itu mungkin lebih selesa untuk melihat saya menjadi guru. Mungkin berkat doa kedua orang tua, jadilah pendidik. Rupanya ada hikmah di sebalik itu. Sekarang saya dah bawa satu kapal terbang yang dalam tu ada 5 juta penumpang. Masya Allah. Tetap jadi pilot. Jadi pilot juga. Cuma pilot yang berbeza. Dengan kapal terbang yang lebih besar. Ada 400,000 pramugara dan pramugari. Datuk, dalam banyak-banyak bila disebut bidang pendidikan, selalu kalau saya jumpa dengan guru-guru, antara perkara yang mungkin selalu kita bincangkan ataupun kita tanyakan, first posting kat mana? Jadi kalau macam Datuk sendiri, kan ada, kalau kita dengar guru ada yang pertama kali dilantik ataupun dihantar, ada di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. Bagaimana pula dengan Datuk, pengalaman pertama sekali menjadi guru? Alhamdulillah, saya bernasib baik ditempatkan di Negeri Sembilan. Jadi pertama kali saya melapor diri ke Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, terus ditempatkan di Seremban, sekolah yang paling hampir dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Kebetulan pada ketika saya berada untuk lapor diri itu, sekolah
yang guru yang datang pada ketika itu mohon kekurangan guru, Okey. guru geografi yang dicari. Oh. Jadi kebetulan teruslah saya ditempatkan. Mungkin aturan Allah Ta'ala, begitulah. Saya mengajar geografi. Baik. Di peringkat awal di tingkatan 5 dengan tingkatan 6. Dan sebenarnya saya juga boleh mengajar mata pelajaran sains. Second option saya ialah mata pelajaran sains am. Jadi itulah yang saya buat di peringkat awal di Sekolah Menengah King George ke-5 Seremban. Baik. Itu sekolah pertama yang saya ditempatkan. Dan terus diberi tugas sebagai warden asrama, selain menjadi pendidik, kemudian jurulatih pada permainan rugby. Dan pada masa sama juga saya juga guru pengakap. Baik Datuk, saya tertarik dengan apa yang Datuk sebut tadi berkenaan dengan warden, sebab apa kita kata sebagai job scope ataupun tugasan sebagai guru dan juga warden, saya kira dia ada sedikit perbezaan, yang mana warden lebih mungkin kita kata hampir 24 jam bersama dengan murid-murid, berbanding dengan mungkin guru-guru di sekolah ada certain ataupun masa yang ditetapkan mungkin dari bila ke bila. Cuma pengalaman Datuk sebagai warden, ada tak pengalaman-pengalaman yang kita kira sebagai tak boleh dilupakan, ataupun mungkin ada pengajaran yang boleh kita dapat daripada pengalaman Datuk? Jadi warden ni bukan perkara yang mudah. Ya. Sebab tu saya, setiap guru yang menjadi warden asrama, saya sangat sanjungi, sangat hargai pengorbanan mereka. Sebab tugas mereka seolah 24 jam daripada mengajar, menjaga murid sampai. Jadi tentulah banyak pengalaman setiap warden itu. Tapi bagi saya, pengalaman saya semasa tinggal di asrama, semasa di bangku sekolah itu banyak memberi saya panduan. Sebab saya sendiri bila belajar di sekolah asrama penuh, duduk asrama, masuk universiti duduk asrama, kemudian bila jadi cikgu, jadi warden, jadi kita tahu kerenah anak-anak pelajar di asrama. Sebenarnya mereka nakal itu sepatutnya ditafsirkan sebagai keperluan untuk mereka meluahkan perasaan, menunjukkan bakat kebolehan mereka. Jadi pengalaman di asrama ni saya dapat cungkil banyak bakat pelajar. Ada yang boleh berenang, bermain rugby, aktif mengakap, boleh bersyarah, menjadi pemimpin. Dan hari ini murid-murid yang saya jaga, walaupun dalam tempoh 4 tahun saja di asrama, mereka telah berjaya sampai ke peringkat yang pensyarah sudah pun hebat di universiti, dan pendidik pun juga ahli perniagaan dan sebagainya. Mungkin kalau Datuk boleh kongsikan cabaran lah, kalau Datuk sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, saya kira sehingga menjadi tonggak utama mengemudi kepimpinan kita kata Kementerian Pendidikan Malaysia ni, bagaimana Datuk melihat cabaran sebagai seorang guru dan juga warden? Kalau mungkin nak dibandingkan 20-30 tahun dahulu dengan nak mendidik murid-murid sekarang ni, zaman sekarang. Baik, pada guru-guru dan khususnya warden ataupun sesiapa saja yang terlibat dalam bidang pendidikan ini, sepatutnya kita perlu tabah, perlu banyak bersabar, kerana menjadi pendidik ni cabarannya ialah nak mengubah tingkah laku seseorang manusia. Jadi kalau murid-murid tidak dapat kita ubah tingkah laku kepada yang lebih baik, pastinya kita rasa tertekan. Tapi bagi guru yang sabar, anak ini kita perlu ubah daripada satu sikap yang agak mungkin masih rendah kepada satu nilai yang tinggi. Mereka menjadi anak yang baik, dan anak yang baik inilah yang akhirnya akan menceriakan, membahagiakan seseorang pendidik itu. Jadi bagi saya, pengalaman mendidik walaupun tak lama, tapi cabaran itu jadikan sebagai satu pengalaman yang sangat mahal. Bila kita lebih matang, lebih berpengalaman dalam pendidikan, akhirnya kita tahu keperluan ini sangat kritikal untuk membangunkan sebuah negara untuk masa depan. Jadi kepada guru-guru, warden, sesiapa saja, bersabarlah dalam kita mendidik, kerana ganjaran cukup besar kerana kita mengubah hati dan perasaan manusia itu sendiri. Itu dia kata-kata daripada seorang juru terbang yang mengemudi berapa 400,000 pramugara untuk membawa 5 juta penumpang. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini dalam Bersama Ikon Didik TV KPM.
Baik, kembali bersama dengan saya Azhar Hilmi dalam Bersama Ikon Didik TV KPM, dan kita bersama dengan tetamu istimewa kita yang berbahagia, Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, merangkap pengakap raja. Baik Datuk, tadi kita dah cerita sedikit berkenaan dengan latar belakang Datuk, bagaimana pengajiannya sehinggalah menjadi guru. Walaupun bermula dengan cita-cita yang berbeza, tetapi cita-cita yang diinginkan berbeza tetapi boleh dikaitkan bersamalah. Sebagai juruterbang tadi. Tapi sebelum kita masuk kepada rutin Datuk sendiri lah, sebagai orang nombor 1 dalam sistem Kementerian Pendidikan Malaysia ni, mungkin tadi Datuk ada sebut yang mana Datuk ada 5 lelaki dan 4 perempuan. Jadi nak tanya, Datuk kata tadi nombor 1 sampai nombor 5 tu adalah lelaki tu Ya, betul. Jadi macam mana tu? Yalah, bila anak lelaki kadang-kadang ada orang cakap manja dengan mak, dan bila dalam adik-beradik ni ada perempuan, mudah dia akan tolong mak dan sebagainya juga untuk bantu dan sebagainya. Kalau macam Datuk kata apa, berturut-turut lelaki, macam mana Datuk pada zaman itu, kalau boleh dikongsikan? Okey. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya itulah dalam kehidupan ni, aturan Allah Ta'ala tu pasti ada kebaikan, kelebihan yang kita tidak nampak. Jadi kerana saya anak keempat, jadi saya selalulah bersama dengan ibu, dengan mak saya di dapur. Dan kebetulan pula mak saya berniaga, pagi kuih, buat kuih apam balik, nasi belauk. Jadi rutin saya, hari sebelum tu pada sebelah petang, saya akan bantu kisar beras. Pada masa tu tak ada lagi tepung yang segera ni. Kita kena kisar beras mungkin sampai 2-3 cupak pelan-pelan dengan sabar kan, nak jadikan tepung untuk buat kuih apam tadi. Lepas tu tolong ayah buat air batu. Ayah saya niaga air batu. Jadi buat ngisilah sampai 40 tong air batu tu sampailah selesai. Jadi perkara-perkara gini sebenarnya telah melatih saya lah. Boleh bantu mak di dapur. Sebenarnya pada ketika itu saya tidak terfikir dengan minat saya dalam pengakap tu, rupanya saya boleh apply. Bila berpengakap, kita pergi berkemping, kita memasak, kita kemas kemah kita susun atas gadget kita, peralatan masak. Jadi sebenarnya saya pun secara tidak sedar dia blendkan rutin saya di rumah bersama dengan ibu ayah membantu tu, dan saya boleh apply dalam pengakap. Jadi dengan sekaligus dia tak memberi satu tekanan bila kita aktif dalam pengakap, dan bila balik ke rumah menolong ibu bapa. Jadi alhamdulillah, itulah rezekinya. Orang kata apa, latihan dalam aktiviti pengakap direalisasikan ataupun dijalankan secara praktikalnya di rumah. Di rumah. Sebab kalau dalam latihan biasanya ada ketua yang akan marah kalau tak buat. Tapi kalau kat rumah ni siapa nak marah? Ketua dah tak ada kan? Ya, ketua dah tak ada. Okey. Jadi ini salah satu perkara yang boleh kita ambil lah dengan menyertai aktiviti-aktiviti co-curriculum, Datuk, sebenarnya. Ya, betul. Memberi pendedahan kepada kita. Baik. Tapi kita tak nak bincang bab tu, Datuk. Tak nak bincang bab co-curriculum dulu. Kita nak bincang berkenaan dengan Datuk sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Diberi tanggungjawab yang besar, menggalas satu amanah yang kita kata amat berat, untuk memastikan 5 juta murid-murid yang ada di negara kita mendapat pendidikan yang baik, pendidikan yang terjamin. Jadi bagaimana Datuk? Macam mana Datuk membahagikan masa, Datuk? Itulah, kita ada 24 jam. Jadi di situlah segala-gala kita perlu uruskan. 7 hari seminggu dan bulan bawa ke tahun. Jadi apa yang saya perlu pastikan setiap hari ialah kita pastikan dari rumah kita dah bersedia untuk pergi melaksanakan tugas yang mungkin ada yang rutin, ada yang mencabar. Jadi sememangnya kita persediaan tu seawal kita memulakan langkah untuk ke pejabat. Jadi setiap pagi saya sampai di pejabat akan lihat surat-surat yang perlu dibereskan segera, yang mungkin masuk lewat petang hari sebelumnya, kemudian bersedia untuk mesyuarat. Tapi persediaan mesyuarat kadang dalam kenderaan, kerana pemandu bawa saya pada jarak yang mungkin mengambil masa 45 minit, mungkin saya boleh buat persediaan awal lah. Kemudian mesyuarat, bila selepas mesyuarat ada tindakan perlu diambil, kita minta pegawai khas dan rakan-rakan daripada bahagian tertentu untuk membantu membereskan. Kemudian di sebelah petang mungkin ada mesyuarat ataupun masa untuk kita menyiapkan
dokumen-dokumen yang penting. Tapi bila balik ke rumah, pasti inilah masa untuk saya bersama keluarga. Walaupun tidak sepenuhnya, kerana mungkin ada perkara yang di luar jangka yang kita perlu selesaikan untuk membantu YB Menteri, membantu Datuk Ketua Susah dan pengarah-pengarah yang lain. Jadi kita kena sediakan sedikit ruang masa bersama keluarga. Setidak-tidaknya waktu makan, kita boleh bercerita, berkongsi apa yang berlaku, bertanya khabar, kesihatan dan sebagainya. Dan selepas itu kita terus mungkin rehat sekejap untuk kembalikan tenaga kita, kemudian meneruskan kerja sekiranya masih ada berbaki. Jadi sebenarnya rutin saya yakin sama dengan pegawai-pegawai yang lain. Tapi ada masanya saya terpaksa pergi outstation, pergi ke negeri-negeri untuk menyantuni warga pendidik di seluruh negara. Kita ada 16 negeri, 400,000 orang. Jadi kita kena turun tengok apa yang berlaku di luar sana. Tapi sebenarnya tugas saya yang agak mencabar ini sebenarnya ada keceriaannya. Apabila kita melihat warga guru yang berkongsi pelbagai perkara di negeri, itulah yang menimbulkan semangat. Dan apabila kita balik ke rumah, keluarga dah menunggu. Saya kalau hujung minggu saya ada waktu lapang, saya akan tolong isteri melihat pokok-pokok yang ditanam, membantu situ sini perkara-perkara yang boleh dibantu. Sebab saya ada asas pengakap. Depan rumah saya tu ada macam-macam. Saya buat gunakan ikatan, saya gantung itu, gantung ini. Saya ambil pintu recycle, saya letakkan sink, letakkan sesuatu yang menarik untuk menceriakan suasana kita dalam keluarga. Mencipta suasana, saya suka kata kunci apa yang saya dapat daripada Datuk Pakarudin sebentar tadi adalah mencipta suasana tu. Kadang-kadang kita rasa tertekan tu. Tambah kalau kita tengok hari ini murid-murid, saya yakin guru-guru juga mungkin sedikit terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, bukan negara kita saja tapi satu dunia. Dan bila Datuk menjawat jawatan sebagai Ketua Pengarah Pendidikan, menjadi ayahanda kepada anak-anak, bagaimana cabaran berdepan ataupun nak memastikan murid-murid ini tidak terganggu dari sudut emosi, mental mereka dalam mendepani untuk memastikan pendidikan yang lebih baik pasca pandemik ni, Datuk? Okey, baik. Biarlah saya berkongsi perkara yang paling hampir lah. Bila Azhar bertanya, saya pergi ke Labuan, di sebuah sekolah di sana, di mana kita dapat lihat bahawa pelajar wartawan cilik menemu bual saya, menemu Ramah. Dia bertanya tentang program yang saya turun ke Labuan dan bertanya apa yang diharapkan. Jadi yang penting saya lihat wartawan cilik ini punya satu keyakinan tinggi. Jadi dalam kita bercakap cabaran pandemik COVID-19, kan anak-anak kita mungkin ada yang bercakap tentang keciciran, ada yang dalam keadaan tertekan. Sebenarnya kita tengok pada realiti lah. Kita kena turun ke sekolah dengan satu niat untuk membantu mereka. Tapi dalam niat kita nak membantu, rupanya kita dapat mencari kelebihan keistimewaan anak-anak. Jadi kalau mereka pada usia di sekolah rendah dan awal sekolah menengah sudah boleh mengacara ataupun menemu ramah seperti saudara Azhar buat hari ini, saya sangat kagum. Dia boleh mengemukakan soalan demi soalan tanpa merujuk pada teks, dengan hanya mengambil daripada apa yang saya telah ceritakan sebelumnya itu. Jadi hebat. Jadi sebenarnya tekanan ini hanya akan datang sekiranya kita tidak santuni mereka dengan bakat yang mereka ada. Tapi kalau kita berjaya santuni anak yang pasca pandemik ini, saya yakin mereka akan pergi lebih jauh. Sebab kita tak tahu apa yang mereka dapat semasa berlaku pandemik tempoh hari. Mereka duduk di hadapan komputer, peranti masing-masing, ataupun mereka tidak keluar rumah tapi memikirkan sesuatu. Tapi inilah masa yang terbaik kita nak imarahkan bakat mereka. Jadi salah satu hari ini kita nak ajak mereka berpengakap. Mereka bersiaran gunakan TV PSS di sekolah masing-masing, ataupun apa saja aktiviti di bawah bahagian sukan dan kurikulum. Saya pasti kita akan dapat anak yang jauh lebih hebat
Itu dia. pasca pandemik. Saya terbaca Datuk satu kata-kata yang mana manusia bila berada dalam suasana yang tertekan sebenarnya memberi satu pendidikan yang baru dan juga menjadikan mereka lebih kreatif. Ya. Ada kalanya. Dan sebab kalau kita tengok, saya dapat juga DM di Instagram, di Facebook, ibu-ibu, ayah-ayah yang hantar video anaknya 10 tahun dah berlatih untuk jadi wartawan cilik di Didik TV. Rasa seronok dan rasa bangga. Cuma okey, mungkin saya nak ambil masa sikit Datuk. Bagaimana kalau kita nak lihat fokus KPM dengan kepimpinan tertinggi dalam memastikan perjalanan lebih lancar, lebih baik dan lebih terjamin untuk murid-murid ataupun anak-anak di negara kita. Okey, fokus kita hari ini sudah jelas. Bila YB Menteri Pendidikan kita yang baru, Puan Fadlina Siddiq, mengambil tugas, pada hari pertama lagi Menteri kita dah sebut, saya datang ke Kementerian Pendidikan ini ialah sebuah kementerian yang berkait dengan adab, akhlak dan integriti. Dan saya sangat seronok bila mendengar kata-kata itu kerana pendidikan sebenar-benarnya mengubah hati manusia daripada mungkin rasa rendah diri, mungkin rasa tidak bertanggungjawab ataupun pelbagai perasaan kepada satu perasaan yang jauh lebih baik yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Tapi alhamdulillah YB Menteri terus sambung dalam kenyataan media tempoh hari, dalam sidang media tempoh hari, adab, akhlak, integriti itu untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik, EBC. Jadi fokus kita sekarang ialah untuk kita mengangkat nilai diri anak-anak kita untuk menjadi anak yang baik lagi cerdik. Mereka baik dahulu, kemudian dengan ilmu yang mereka ada, mereka akan memanfaatkan orang yang lain. Jadi pastinya saya mengajak seluruh warga pendidik, seluruh masyarakat, semua ibu bapa, kita sama-sama melihat, mengutamakan anak kita dari sudut akhlak, adab dan integriti, insya-Allah. Itu dia. Itulah kalau fokus ini sudah jelas, maka gerak kerja selepas ini melalui apa saja aktiviti pastinya akan membawa ke destinasi yang sama. Baik, itu dia penggemblengan tenaga antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan ibu bapa, saya yakin sangat diperlukan dalam memastikan satu usaha yang saya kira sangat baik, ABC, untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Bukan semata-mata cerdik tetapi harus baik. Bukan semata-mata baik tapi perlu kepada cerdik. Baik, Datuk, kita nak berhenti rehat seketika Datuk. Kita akan kembali selepas ini dalam Bersama Ikon di Didik TV KPM. Baik, kita masih bersama dengan tetamu istimewa kita yang bahagia, Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali selaku Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia merangkap pengakap raja. Baik Datuk, tadi kita dah dengar berkenaan dengan ABC, satu usaha ataupun satu perkara yang sangat baik dilakukan oleh KPM, memastikan ataupun melahirkan murid-murid menjadi anak yang cerdik, lagi baik, anak yang baik lagi cerdik. Itu dia. Dan Datuk, kalau kita tengok setiap apa yang kita nak lakukan ataupun kita nak usahakan, pasti ada halangan, pasti ada rintangan. Jadi bagaimana KPM merangka strategi bagi mendepani halangan ataupun cabaran yang ada itu? Baik, sebenarnya dalam pendidikan ni, dia rahsia yang paling utama dalam mendidik ialah mesti ada keikhlasan di antara dua pihak. Satu pihak yang nak mengajar, satu pihak yang nak belajar. Jadi macam mana kita nak cari keserasian dua pihak ini antara yang mengajar dan yang belajar. Jadi kalau kita nak cari keikhlasan dia, keserasian, kita pertama mesti ada proses pujuk memujuk. Jadi kita kena pujuk anak murid kita, pelajar kita datang ke sekolah. Kalau mereka tak datang ke sekolah, jangan ceritalah soal anak yang baik, anak yang cerdik, cemerlang, semua tak jadi sebab tak datang sekolah. Jadi nak datang sekolah, kita kena bijak menarik. Kita mesti ada perkara yang menarik di sekolah kita. Jadi anak-anak hari ini sebenarnya mereka ada pelbagai bakat. Mereka terdedah kepada pelbagai media. Mereka tahu secara maya macam-macam perkara, tapi mereka nak alami perkara itu. Mereka nak buat perkara itu. Jadi anak-anak kita boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti di bawah yang kita atur dalam program kurikulum, sukan, persatuan, badan beruniform. Jadi sebenarnya kita selalu anggap anak datang sekolah
untuk belajar matematik, sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya dia lebih seronok nak datang kalau boleh main bola, boleh main takraw, boleh jumpa kawan-kawan, boleh share apa yang ada pada mereka bakat. Jadi inilah yang kita harapkan melalui aktiviti co-curriculum. Harap anak-anak hari ini juga boleh dibawa ke sekolah dengan pelbagai aktiviti. Kemudian apabila mereka sudah serasi, sudah ada saling mempercayai dan menginspirasi, trust and inspire di antara guru dengan murid, maka di situlah kita beri ilmu-ilmu yang lain. Pasti ilmu yang diberi itu akan diamalkan oleh anak-anak yang sudah serasi antara murid dan guru tadi. Baik, itu dia. Saya dengar pun seronok sebenarnya kalau boleh, andai boleh diputarkan waktu untuk saya kembali ke sekolah juga. Allahuakbar. Bagaimana Datuk sebenarnya kalau Datuk orang saya rasa bukan baru dalam pengakap raja, dan mungkin kalau boleh Datuk kongsikan sebenarnya dah berapa lama Datuk berkecimpung ataupun bersama dalam Persatuan Pengakap ni Datuk? Baik, saya bermula sebagai anak serigala. Pada ketika itu belum pengakap. Sebelum pengakap. Jadi masa tahun 72, tahun 73, 74, itu masa saya sekolah rendah tu. Sampailah tahun 75, darjah 6. Jadi masa tu bila kita anak serigala, kita berpengakap. Masa tu cikgu dah bawa ke sekolah kita untuk berkemah, buat aktiviti. Jadi sangat seronok untuk ujian. Macam saya kata tadi lah, salah satu aktiviti kita berkebun, memasak, mencantikkan sekolah, kan? Kita tolong merumput, kita tolong cikgu, kan? Kemudian ada minggu pengakap, kita pergi buat aktiviti di luar, pergi perkemahan. Semua ini telah membawa kepada satu minat yang mendalam. Bila saya masuk ke sekolah menengah, di Sekolah Alam Shah, kita ada abang-abang senior pengakap yang kita boleh belajar sesuatu. Jadi abang ini akan bawa kita satu peringkat ke satu peringkat. Sebenarnya dalam pengakap ni kita ada lencana-lencana yang kita kena perolehi. Masa tu dapat satu lencana pakai satu. Bila makin banyak lencana makin seronok lah, makin bersemangat lah. Lepas tu bila dapat satu taraf, gugur semua, naik satu yang lebih tinggi. Datuk, bila Datuk kata Datuk seronok dan teruja bila dapat lencana, mungkin kalau boleh dikongsikan detik manis atau pengalaman yang Datuk tak boleh lupa dalam pengakap. Detik yang paling manis dalam pengakap ni ialah apabila kita pergi satu-satu perkemahan pengakap. Sebab semasa aktiviti perkemahan ni kita akan jumpa ramai kawan, kita akan bertanding, kita akan buat kemah kita yang terbaik, kita memasang gadget, kita mencari bahan untuk buat gadget. Sebab tempat kita pergi tu tak semuanya sama, berbeza-beza. Jadi inilah pengalaman yang paling manis. Bila kita sentiasa explore macam MacGyver, mencari jalan, akan sentiasa berfikir untuk menyelesaikan masalah dalam kekangan. Walaupun kadang-kadang nampak macam mustahil untuk selesaikan, tetapi perlu diselesaikan. Perlu diselesaikan. Sebenarnya itulah telah melatih saya hari ini dalam apa situasi pun, walaupun dah mengundi satu kementerian pendidikan, kita akan cari jalan. Pasti ada jalan dia. Tapi perkara yang paling besar yang saya apply dalam pengalaman saya ialah semasa menguruskan SPM semasa pandemik COVID-19. Hampir mustahil untuk melaksanakan perkara itu kerana pandemik sedang melurah. Tapi alhamdulillah berkat strategi kerjasama rakan-rakan pendidik seluruh negara, kita laksanakan. Jadi sebenarnya kalau saya nak katakan, semasa berpengakap itu telah melatih kita lah cara untuk. Datuk, kalau Datuk kita lihat, kalau nak dibandingkan anak-anak ataupun murid-murid zaman dahulu yang kalau kita sebut pasal aktiviti kurikulum, mesti ramai yang nak menyertai. Sebagai contoh macam pengakap, sebab dapat masuk hutan, dapat berkemah, dapat belajar macam-macam ilmu kendiri. Jadi kalau nak dibandingkan, saya tidak kata semua, mungkin ada segelintir yang lebih melihat untuk aktiviti-aktiviti kurikulum tidak lagi relevan. Sebab anak-anak ataupun murid-murid hari ini lebih kepada kecenderungan mereka kepada permainan games ataupun elektronik, permainan elektronik dan sebagainya yang lebih menarik minat mereka. Bagaimana Datuk melihat, adakah pernyataan itu betul ataupun tidak, ataupun kita boleh katakan sebenarnya persatuan kurikulum ini masih relevan dan perlu untuk dikembangkan, masih mendapat penyertaan daripada murid-murid di seluruh negara? Sebenarnya aktiviti kurikulum, sukan, persatuan, badminton sangat relevan. Dia akan terus kekal relevan. Sebab inilah aktiviti
yang ilmu ada pada diri anak itu akan diamalkan. Ya. Sepatutnya kita ajar anak kita untuk mengamalkan apa yang dia belajar lebih dahulu. Ya. Barulah kita masukkan ilmu. Bukti dia, saya pergi ke satu jambore pengakap di Ulu Terengganu. Ya. Di Dungun, maaf. Kemudian bila saya bertanya anak-anak yang baru lepas berkemah tu di hari terakhir, mereka sangat teruja berkongsi berbagai pengalaman. Yeah. Jadi sebenarnya kita menganggap anak hari ini tidak minat dengan aktiviti co-curriculum, tapi bila kita beri peluang, mereka sangat seronok teruja dengan pengalaman yang luar biasa tak pernah mereka lalui. Sebab tu bila kita memasukkan UPS dalam PT3, kita nak perkasakan pentaksiran berdasarkan sekolah. Di dalam tu ada komponen PAJSK, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum. Di sinilah markahnya akan dimasukkan. Kita ketepikan dulu markah. Yang penting ialah apa yang mereka alami itu yang akan mengubah, membentuk jati diri mereka. Yang kita kata adab, akhlak, integriti akan berlaku dalam proses mereka melalui aktiviti co-curriculum. Inilah sebenarnya kelebihan. Saya sangat yakin sebab saya sudah dapat satu CJ Pemekat Raja. Sekarang saya sudah memegang kepimpinan tertinggi di Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya dapat rasai bahawa apa yang saya sedang lakukan ini kalau tidak dilatih dari awal sebagai seorang pengakap yang ada disiplinnya yang tersendiri, pasti ada mungkin sedikit cabaran yang sukar untuk saya lalui. Baik, saya suka dengan kata kunci Datuk tadi adalah menarik minat mereka. Kan, yang mana macam saya tadi mungkin soalan saya nampak lebih berbentuk negatif, tetapi macam saya suka apa yang Datuk sebut tadi, positifnya adalah menarik minat mereka. Sebenarnya ramai murid-murid yang minat dan suka kepada aktiviti co-curriculum. Kan perlu libatkan mereka dan dedahkan mereka dengan aktiviti-aktiviti sebegini. Baik, Datuk, kejap lagi kita nak tahu juga apakah usaha KPM dalam memastikan murid kekal aktif dalam aktiviti co-curriculum dan beberapa soalan lain lagi. Kita nak dapatkan penjelasan daripada Datuk, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Bersama Ikon Didik TV KPM. Baik, bersama Ikon Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita ada tetamu istimewa kita yang berbahagia, Datuk Haji Pakarudin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, merangkap pengakap raja. Nampak segak bergaya dengan uniform nombor 2. Datuk untuk pengakap raja. Baik, Datuk, kita dah bercerita berkenaan dengan bagaimana pentingnya aktiviti co-curriculum. Kalau kita nak lihat apa usaha KPM dalam nak memastikan murid kekal aktif dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum di sekolah, Datuk? Sebenarnya ini salah satu usaha kita untuk menarik minat pelajar dalam bidang co-curriculum. Terima kasih kerana Didik TV memberi ruang ini. Dan pastinya lah saya disokong oleh bahagian sukan dan co-curriculum. Tapi yang penting ialah warga pendidik di seluruh negara. Jadi untuk memastikan anak-anak kita kekal aktif dalam aktiviti co-curriculum, cikgu lah yang memainkan peranan. Dalam dunia pendidikan ni tidak ada sesiapa lagi yang jadi hero kecuali guru yang berjaga setiap anak itu. Jadi guru itu adalah hero kepada aktiviti co-curriculum. Pakar guru itu maka menjadilah anak itu. Jadi guru-guru yang ada di seluruh negara, marilah kita sama-sama kekalkan aktiviti co-curriculum ini sesuatu yang relevan untuk membina anak bangsa kita, insya-Allah. Baik, Datuk, kalau murid-murid dulu cakap, alah cikgu tak buat pun, sekarang ni dia tak dicakap macam tu dah, Datuk. Tak boleh. Sebab Datuk sendiri terlibat dalam aktiviti co-curriculum daripada sekolah rendah sampai sekarang dalam pengakap raja. Baik, Datuk, kalau kita lihat untuk murid-murid mungkin yang mereka yang ada keinginan, ada rasa minat dalam aktiviti co-curriculum, bagaimana KPM menyokong pelibatan mereka ni dalam aktiviti sebegini? Baik, pertamanya kita atur jadual-jadual untuk aktiviti co-curriculum berlaku dalam semua bidang pun diatur oleh bahagian sukan dan co-curriculum. Tapi yang penting ialah di peringkat negeri, daerah dan sekolah, mereka perlu susun aktiviti yang sesuai dengan bilangan pelajar yang ada di sekolah, dengan persekitaran yang ada. Jadi tentulah
mengikut kesesuaian. Kalau pedalaman tu ada aktiviti yang lebih sesuai. Mungkin pengakap ini lebih sesuai di kawasan-kawasan yang hampir dengan alam sekitar. Dan di bandar pula mungkin aktiviti yang lebih bercorak, digital, teknikal. Tapi apapun, semua aktiviti kita tidak khususkan dan tidak menghalang mana-mana sekolah yang berminat untuk adakan. Jadi sokongan kami di Kementerian Pendidikan ialah untuk memastikan setiap aktiviti itu ada strategi, ada perancangan yang rapi, dan setiap kejayaan itu kita raikan, kita beri penghargaan. Jadi yang penting ialah aktiviti kurikulum ni tidak lain tidak bukan ialah untuk membentuk anak itu menjadi anak yang baik. Kalau kita hanya mengajar mata pelajaran akademik, kita akan lahirkan anak yang cerdik sahaja. Tapi untuk dapat yang baik, pastinya melalui kurikulum. Jadi kalau nak berkongsi pengalaman saya, strategi kita apabila saya turun ke bawah bercakap dalam bicara profesional dengan pemimpin sekolah, bila saya paparkan satu slide yang ada gambar saya pergi ke Jambore, kemudian saya paparkan CJ Pangkat Raja, kan? Saya boleh lihat pada wajah guru-guru pemimpin itu keterujaan, melihat, mungkin dia melihat saya sebagai KPPM, seorang pangkat raja, tapi saya melihat mereka pula bahawa kurikulum ini boleh bawa seseorang anak itu jauh lebih ke hadapan. Macam saudara Azhar tadi cakap berkawat, tapi hari ini sudah jadi pengacara yang hebat. Jadi sebenarnya keyakinan kita tu akan datang melalui aktiviti kurikulum. Jadi sebenarnya kalau dengan hanya membaca buku, mungkin saya tak seyakin ini, tapi kerana saya terlibat dalam pelbagai cabaran tadi, maka keyakinan itu datang. Jadi pada lagi sekali, guru-guru sambutlah strategi yang diatur oleh KPM untuk melahirkan anak yang hebat dalam kurikulum. Baik, kalau kita lihat banyak kejayaan-kejayaan yang telah KPM rangkul ataupun dapatkan dalam memastikan sistem pendidikan negara kita adalah menjadi sistem pendidikan yang terbaik. Jadi selaku ketua pengarah pendidikan, apa lagi impian yang Datuk rasakan, Datuk nak pastikan KPM menjadi yang mungkin lebih baik? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Baik, pertama saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada semua warga pendidik, pemimpin di peringkat sekolah, daerah, negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah menghasilkan banyak kejayaan pelajar-pelajar kita daripada peringkat sekolah sampailah ke peringkat antarabangsa. Syabas dan tahniah, terima kasih banyak. Sebenarnya mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak sedar, di antara mereka yang berjaya itu pun sudah jadi pemimpin yang hebat pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada cikgu saya yang telah didik saya daripada kecil sampailah hari ini sudah jadi KPPM dengan menjadi juga seorang pengangkat raja semasa di peringkat sekolah. Tapi saya ada satu impian yang pastinya saya mengharapkan impian ini boleh jadi kenyataan satu hari nanti. Sebenarnya dalam kehidupan ini Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Insya-Allah. Jadi kalau kita lah dapat lahirkan anak yang baik lagi cerdik dalam kehidupan ini, pastinya kerana baiknya mendahului cerdik itu, yang lemah akademik pun akan memberi manfaat. Apatah lagi yang cemerlang dalam akademik, yang kaya raya, pastinya kekayaan itu akan membantu semua orang lain dalam kehidupan ini. Jadi impiannya ingin melihat sebuah negara yang aman, makmur, yang mana kita hari ini bercakap supaya murid-muridnya ceria, guru bahagia, sekolah bitara, negara sejahtera. Pastinya rahmat berkat Allah Ta'ala akan melimpah ruah kepada kita atas kebaikan seluruh rakyat jelata di negara Malaysia ini. Amin, amin, amin. Bagaimana harapan Datuk untuk pendidikan negara kita, Datuk? InsyaAllah, saya sangat yakin pendidikan negara kita dah berada di landasan yang betul. Dengan kepimpinan hari ini, saya sangat yakin YB Menteri kita sudah bercakap adab, akhlak, integriti. Saya telah pun mengajak rakan-rakan untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Jadi tidak ada apa-apa yang boleh menghalang, yang boleh menciptakan kejayaan besar. Cuma saya mengajak, datanglah semua pihak dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk melahirkan generasi yang terbilang untuk negara kita yang kita cintai. InsyaAllah. Terima kasih kerana semua pihak hari ini, termasuk Didik TV, banyak menyokong kita dalam pelbagai aspek
untuk kemajuan murid. Amin, 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 insyaAllah. Baik Datuk, sedar tak sedar kita hampir sampai ke penghujung rancangan kita dalam bersama Ikon Didik TV KPM. Saya rasa tak puas untuk 1 jam kita bersiaran ni sebab banyak mutiara kata yang saya rasa saya nak korek lagi daripada ayahanda kita. Tapi mungkin di lain masa dan di lain ketika lah, insyaAllah, disebabkan masa sangat mencemburui. Mungkin sebagai kata-kata akhir, Datuk, kepada murid-murid ataupun anak-anda yang sedang menonton pada ketika ini, nasihat mereka, mungkin ada yang tengah berbelah bahagi, berbolak-balik antara akademik dan juga kurikulum. Mungkin ada yang tengah teruja dengan apa yang Datuk sebutkan tadi, dapat digamblingkan bersama antara akademik dan kurikulum. Jadi bagaimana Datuk untuk sebagai akhir ni untuk mereka, insyaAllah? Okay, kepada anak-anak murid yang saya kasihi dari segenap pelosok negara, pakcik, cikgu, ayah ingin berpesan kepada semua, marilah kita pergi ke sekolah untuk menimba sebanyak mungkin ilmu dan pengalaman. Sebenarnya hidup ini tidak ada guna ilmu yang banyak kalau tidak diamalkan. Dan kita tidak boleh amalkan sesuatu kalau kita tidak ada ilmu. Jadi kedua-dua itu adalah perkara yang penting. Anak-anak pergi ke sekolah, cikgulah pemberi ilmu dan cikgulah pembimbing. Jadi untuk mendapat ilmu dan dibimbing, anak-anak hadir ke sekolah, terlibatlah dalam apa saja aktiviti yang diadakan. Aktiviti co-curriculum. Pakcik sudah rasai apa yang dilalui di peringkat sekolah. Sebenarnya dalam perjalanan hidup kita, selepas kita memperoleh segala sijil kejayaan itu, sebenarnya pengamalannya ialah berlandaskan apa yang kita perolehi melalui co-curriculum. Aktiviti yang kita bersama dengan rakan-rakan kita, dengan guru-guru kita, dengan masyarakat dalam sekolah kita, dan akhirnya kita bawa ke dalam masyarakat untuk kehidupan ini. Jadi anak-anak pelajar, selamat maju jaya kepada yang akan menduduki peperiksaan. Semoga berjaya dengan cemerlang dan anda menjadi anak yang baik lagi cerdik, insya-Allah. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada yang bahagia ayahanda kita, Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali selaku Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia merangkap pengakap raja. Saya terinspirasi dengan apa yang Datuk sebutkan sebentar tadi. Saya memetik pepatah Arab kata al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Yang mana maksudnya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Seperti yang Datuk nyatakan sebentar tadi. Moga-moga memberi inspirasi dan makna besar kepada kita semua, insya-Allah. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.